sebab diriku ini nanti akan dipersaksikan daripada kamu di hadapan Allah SWT. Macam itulah lebih kurang bunyinya. Wallahu a'lam. Firman Allah SWT mafhumnya, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Surah Al-Azim. Mafhum pada hari berkenaan manusia bangun keluar berbondong-bondong dari kubur mereka. Surah Az-Zalzal ayat 6. Yakni pada hari yang berkecoh itu hari kemusnahan dan kehancuran, manusia keluar dari kubur mereka menuju ke tempat pengadilan Tuhan. Dalam pelbagai keadaan, segolongan dari mereka berasa aman dan tenteram, sebahagian dari lain merasa gusar dan takut. Sebagian mereka kelihatan seperti ahli syurga dan sebagian lain kelihatan sebagai ahli neraka. Ini semua ditunjukkan oleh Allah Taala nanti. Mereka keluar untuk diperlihatkan oleh Allah SWT kepada mereka amalan masing-masing yang dipaparkan di hadapan mereka. Inilah pendapat sebahagian ahli tafsir seperti Asy-Syaukani. Perkataan auhalaha menurut pandangan ini bermaksud bangunnya mereka untuk hari kebangkitan semula selepas sekian lama tertanam dalam perut bumi. Perkataan as-sadru maksudnya yasduru, maksudnya ialah berbondong dan atau berkelompok-kelompok mukmin dan kafir dan pelaku maksiat semua berjalan menuju ke tempat suasasat di mana mereka dapat melihat secara amalan mereka dipaparkan. Mereka itu berkumpulan mereka. Ya, tidak berseorang-seorang, berkumpulan ramai. Kalau orang mukmin ni satu kumpulan, orang kafir satu kumpulan, ahli maksiat satu kumpulan. Begitulah agaknya keadaannya nanti. Ulama-ulama lain seperti Ibnu Katsir berkata mereka pulang dari tempat pengadilan Tuhan berkelompok-kelompok, iaitu dalam pelbagai jenis kategori. Ada yang masuk ke dalam kategori celaka dan ada yang dalam kategori beruntung atau bahagia. Ada yang diperintahkan masuk ke syurga dan ada pula yang diperintahkan masuk ke neraka untuk menerima pembalasan yang setimpal terhadap apa yang mereka lakukan sama ada baik atau jahat. Itu dia tuan ni. Ibnu Katsir berkata begitu keadaannya, menerangkan ayat yang ke-6, ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyarau a'malahum, ya, surah Al-Azim. Itu dia, ya, keadaannya itu diterangkan oleh ulama-ulama tafsir, termasuklah Ibnu Katsir tadi. Sama ada baik ataupun jahat, semuanya akan berbondong-bondong, berkumpul-kumpulan, beramai-ramai menemui Allah SWT untuk diadili segala perbuatan mereka. Dan kata ulama-ulama hadis, berdasarkan hadis Nabi tentang hari peristiwa hari kiamat ini, keadaan di pada masyarakat ini, masanya itu sangat lama, ya, tak tahu berapa ratus tahun keadaan itu akan berterusan, manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Wallahu alam, kita tak tahu apa keadaan sebenarnya, kerana benda ini belum berlaku, hanya gambaran sahaja. Wallahu alam. Firman Allah SWT mafhumnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan ini walau sebesar zarah, niscaya dia akan melihat ini balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan ini walau sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat 78 surah Az-Zalzalah. Sesiapa yang melakukan sesuatu perbuatan di atas dunia ini walaupun nilainya seberat seekor semut yang kecil atau debu yang hanya boleh dilihat di bawah sinaran matahari, apa saja amalan sekalipun kecil seseorang itu akan mendapatinya tercatat di dalam buku suratan amalannya pada hari kiamat nanti. Dia akan menerima balasannya dan dia akan merasa gembira dengannya, atau dia akan melihatnya terpapar di hadapan matanya. Itu dia. Jadi nanti di padang mahsyar semua amal kebaikan kita akan dikira oleh Allah SWT. Tak terlepas satu pun. Walaupun sedekah 5 sen, walaupun sedekah senyum pun, Allah Ta'ala kira sebagai kebaikan. Allah Ta'ala kira akan beri pahala. Dikumpul jadi banyak. Betul tuan-tuan jangan usah hati tuan. Buatlah amalan sekadar yang kita mampu, walaupun sedikit, walaupun taklah banyak mana, tapi tetap Allah Ta'ala kira sebagai amal soleh. Jangan tuan-tuan risau, akan kita kira sebagai amal soleh. Kemudian begitulah juga keadaan kedudukannya bagi orang yang melakukan kegiatan di atas dunia ini, sekalipun kegiatan itu remeh dan kecil, ia pasti akan dapati perbuatan itu tersurat pada hari kiamat. Ini pasti akan menambah kesedihannya. Pengertian zarah sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini ialah debu yang hanya boleh dilihat di bawah sinaran cahaya matahari atau seekor semut yang kecil.
jahat tu, orang yang melakukan maksiat ke kejahatan ni, walaupun sedikit kejahatannya akan tetap dikira sebagai dosa oleh Allah SWT. Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang setimpal dengannya. Itu dia tuan-tuan. Walaupun sedikit dosa hati je pun tak nampak. Manusia tak nampak dosa hati. Dengki, hasad, dengki, cemburu, iri hati. Kan? Ini semua akan dikira oleh Allah Ta'ala. Ada dosanya. Jangan kita kata dosa hati tu tak ada nilai. Si Allah Ta'ala ada. Kan? Allah Ta'ala nilai. Jadi jaga-jaga. Dan zarah, walau sebesar zarah ni kecil sangat. Benda tak nampak. Ataupun disebut dalam kitab ini seekor semut yang kecil. Kecil, mana semut yang kecil tak nampak. Nampak luih. Yang tu pun kira. Allah Ta'ala kira semuanya. Ayat lain yang mirip dengan ayat ini ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Mari kita baca ayat surah Al-Anbiya, ayat 47 surah Al-Anbiya ini. Mari kita sama-sama cari surah Al-Anbiya ayat 47. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surah Azim. Apa dia tuan-tuan? Mafhumnya yang ni, dan ingatlah kami akan masam neraca timbangan yang adil untuk ini menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tiada sesiapa pun akan teraniaya. Dan jika ini amalan itu sebesar biji sawi ini sekalipun, kami akan menampilkannya yang itu ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Ayat 47 surah Al-Anbiya. Itu dia tuan-tuan ayat ni. Firman Allah SWT mafhumnya. Ni dalam ayat lain pula, surah Al-Kahfi. Kita gustan sikit ke belakang surah Al-Kahfi. Surah yang kita biasa baca pada pada siang Jumaat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Surah Azim. Mafhumnya? Dan ini apabila buku amalan catatan, buku catatan amal dibentangkan, maka kamu akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut terhadap apa itu surat di dalamnya. Mereka lantas akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa buku ini begini keadaannya? Ia tidak meninggalkan dosa kecil atau dosa yang besar, melainkan semuanya dikira, dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia yang tertulis di dalamnya. Dan yang ingatlah Tuhanmu tidak menganiaya sesiapa. Ayat 49 surah Al-Kahfi. Itu jelas maksudnya situ. Dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari terdapat sebuah hadis yang marfu' dari Adi yang berbunyi, ittaqun nara wala bisyiqqi tamrah wala bikalimatin thayyibah. Mafhumnya, hindari api neraka walaupun dengan sebiji sebuah tamar atau dengan satu pertuturan yang baik. Hadis yang lain, hadis yang kita baca sebelum ni ada persamaannya, tapi lafaz yang berbeza. Ini lafaz lain. Dalam kitab Sahih yang sama terdapat hadis lain, iaitu la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu rendah terhadap kebaikan sekalipun yang kebaikan tersebut, walau anna tafrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Walaupun hanya dengan kamu gunakan air dari baldi kamu ke dalam bekas orang yang minta minuman, walau antul qiya akhaka, atau sekalipun hanya dengan kamu bertemu kawan kamu, wa wajhuka ilaihi munbasit, dalam keadaan tersenyum kepadanya. Atau kamu qala sallallahu alaihi wasallam. Lagi dalam sahih tersebut ada juga menyebutkan sebuah hadis lain. Jadi amal kecil ni semua di Allah Ta'ala kira, walaupun sedikit sangat. Apa dia tuan-tuan? Sebuah hadis lain mafhumnya, wahai para wanita beriman, janganlah seorang jiran itu memandang rendah ni untuk memberikan